Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersua kita pada pagi ini dalam sesi webinar Diskusi Amalan Terbaik Pelaksanaan TS25. Bersama-sama dengan kita pada pagi ini, 3 orang panel dari Johor dan Selangor, iaitu dalam kalangan mereka yang berdedikasi melaksanakan tugas sebagai pelaksana khususnya dalam program TS25. Mereka terdiri daripada yang pertama, yang berusaha Encik Azman bin Safi, SI Partners PPD Kulai, Johor. Yang kedua, yang berusaha Puan Roslina binti Cik Omar, Pengetua Cemerlang, SMK Jalan Bukit, Kajang, Selangor. Yang ketiga, yang berusaha Encik Nur Zaidi bin Jamiluddin, Guru Besar SK Kampung Melayu, Kluang, Johor. Sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, izinkan saya menyatakan secara ringkas latar belakang perkhidmatan barisan panel kita pada pagi ini. Panel kita yang pertama yang berusaha Encik Azman bin Safi'i, merupakan SI Partners PPD Kulai. Sebelum memegang jawatan sekarang, beliau pernah menjawat jawatan Guru Penolong Kanan Pentadbiran di SMK Kulai Besar, Johor, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum di SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor, Guru Akademik di SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai, Johor. Panel kita yang kedua yang berusaha Puan Roslina binti Cik Omar, merupakan Pengetua Cemerlang SMK Jalan Bukit, Kajang, Selangor. Pernah memegang jawatan sebagai Guru Penolong Kanan Pentadbiran di SMK Dusun Nanding, Hulu Langat, Selangor, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum di SMK Dusun Nanding, Hulu Langat, Selangor, Guru Penolong Kanan Petang di SMK Tasik Permai, Ampang, Selangor. Dan panel ketiga yang berusaha Encik Nur Zaidi bin Jamiluddin, merupakan Guru Besar SK Kampung Melayu, Kluang, Johor, yang mana sebelum ini pernah menjawat jawatan Guru Besar di SK Kampung Melayu Neo, Kluang, Johor, Penolong Pegawai PPD Maklumat di PPD Kluang, Johor, dan Guru Akademik di SK LKTP Air Hitam, Kluang, Johor. Baiklah, semua ahli panel dan semua penonton sesi webinar Diskusi Amalan Terbaik Pelaksanaan TS25 kita pada pagi ini. Sebagaimana yang kita semua sedia maklum, program sekolah transformasi ini mula diperkenalkan pada tahun 2015 melalui mandat mesyuarat Majlis Ekonomi Bilangan 2 pada 19 Jun 2015. Pada tahun 2017, melalui mesyuarat profesional KPM Bilangan 14, program ini dijenamakan semula dengan nama Program Transformasi Sekolah 2025 ataupun lebih dikenali sebagai Program TS25. Program TS25 merupakan program strategik KPM berhasrat mentransformasi sekolah secara holistik, melibatkan pemimpin sekolah, guru dan disokong oleh persatuan ibu bapa dan guru serta komuniti. Apa yang saya perhatikan, banyak juga perkongsian yang telah dibuat tentang TS25 ini. Kali ini, sesi webinar ini akan berkongsi mengenai amalan pelaksanaan dan peranan SIP Plus ataupun SI Partners dan pemimpin sekolah dalam program TS25.
Selain itu, kita juga akan berkongsi pandangan guru-guru terhadap kepimpinan pengetua dan guru besar serta pandangan pemimpin terhadap bimbingan SI Partners dalam melaksanakan program TS25. Sokongan profesional daripada kalangan Master Trainer program TS25, rakan elite program TS25, School Improvement Partners, SI Partners, dan School Improvement Specialist Coaches atau dikenali sebagai SIIC Plus sangat diperlukan dalam membimbing sekolah TS25. Kita bersama panel pertama iaitu Encik Azman bin Safi'i selaku SI Partners PPD Kulai. Untuk itu, Tuan, bolehkah kongsikan apakah fungsi dan peranan SI Partners dalam program TS25? Sila, Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Azman bin Safi'i, pegawai SIP dari PPD Kulai. Dan saya juga merupakan penyaras bagi rakan elit Negeri Johor dan pengerusi bagi SIP Negeri Johor. Pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Institut Amrin Baki yang telah memberikan ruang dan peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit berkaitan dengan peranan SIP selaku rakan elit tentang program-program yang telah kami laksanakan dalam memberi sokongan kepada kepimpinan di sekolah melaksanakan program transformasi sekolah ataupun TS25 ini. Berkaitan dengan fungsi dan peranan SIP dalam program TS25 ini, fungsi dan peranan SIP selaku rakan elit dalam program transformasi sekolah ini ataupun TS25 sebenarnya adalah dinyatakan dengan jelas dalam terma rujukan dan garis panduan TS25 serta ianya merupakan peranan dan fungsi yang sejajar dengan job description seperti yang dinyatakan dalam peranan SIP pada DTP ataupun District Transformation Program. Dalam konteks ini, peranan SIP boleh saya rumuskan ada 6 perkara yang saya rumuskan sebagai 6M. M yang pertama ialah berkaitan dengan peranan membimbing dan memberi sokongan dalam membangunkan pemimpin sekolah. Bila bercakap berkaitan dengan pemimpin sekolah, ia sebenarnya menjurus kepada pengetua dan guru besar dan juga SLT atau singkatan kepada Senior Leaders Team di sekolah, iaitu terdiri daripada guru penolong kanan, GPK. Bimbingan dan sokongan yang diberikan termasuklah dalam aspek keseluruhan, aspek kepimpinan dan juga pengurusan organisasi sekolah, dan ianya ada kaitan juga dengan bagaimana bimbingan yang diberikan oleh SIP dalam memastikan pengetua dan guru besar dapat memahami hala tuju TS25, dapat menguruskan program-program transformasi bagi memastikan hala tuju yang ditetapkan itu dapat dicapai. M yang kedua ialah peranan kami dalam memberi khidmat nasihat kepada pemimpin sekolah, sama ada PGB maupun GPK, mengenai program intervensi yang bersesuaian berkaitan dengan hal ehwal murid. Dan perkara ini sebenarnya dalam TS25 dinyatakan sebagai salah satu daripada hala tuju TS25 itu sendiri, iaitu berkaitan dengan kemenyediaan murid. Jadi di sini peranan SIP ialah memberi khidmat nasihat bagaimana program-program dan intervensi yang dilaksanakan di sekolah, khususnya dalam pelaksanaan pintas tersebut, iaitu Plan Intervensi Transformasi Sekolah, dapat dilaksanakan bagi memastikan program-program ini memberi impak terhadap keberhasilan murid. M yang ketiga ialah berkaitan dengan peranan kami selaku rakan elit dalam memantau kemajuan dan pencapaian murid serta keberkesanan intervensi yang dilaksanakan di sekolah. Berkaitan dengan pemantauan, ianya bukanlah satu percanggahan dengan peranan kami sebagai pembimbing ataupun melaksanakan coaching mentoring. Sebaliknya, pemantauan yang dimasukkan ialah sebagai sebahagian daripada proses tindakan, iaitu pendekatan proses, plan, do, check and action. Jadi kat sini proses check itu melibatkan SIP juga untuk melihat sejauh manakah program-program yang telah dilaksanakan oleh kepimpinan di sekolah telah mencapai KPI yang disasarkan. Untuk mengenal pasti apakah jurang yang ada dan membantu mereka dalam memastikan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan
berdasarkan kepada situasi-situasi ataupun berdasarkan kepada status semasa sekolah. M yang keempat ialah berkaitan dengan melaksanakan program bimbingan dan latihan, dan ini merupakan program yang agak dominan. Dan peranan ini dimainkan oleh SIP dalam konteks TS25 ini ialah memberi latihan dalam program penyebarluasan TS25 kepada kepimpinan sekolah, khususnya bagi modul 1 dan modul 2, iaitu berkaitan dengan modul 1, coaching dan mentoring, dan modul 2 iaitu berkaitan dengan pengupayaan pemimpin pertengahan di sekolah. Walaupun peranan SIP ialah menyampaikan bagi modul 1 dan 2, tapi sebenarnya ia bukanlah satu yang terpisah dengan modul-modul lain. Sebaliknya, kami terlibat dalam membimbing pengetua dan guru besar dan kepimpinan sekolah ini dalam modul-modul lain, iaitu dari segi pelaksanaannya. Dari segi penyampaian, modul-modul 3, 4, 6, 7 dan 8 memanglah merupakan tanggungjawab SIC dan juga IPG. Namun tugas kami selaku rakan elit SIP ialah kami memberi bimbingan kepada kepimpinan sekolah untuk memahami konten yang disampaikan dan bagaimana pihak sekolah melaksanakan program-program intervensi, tugasan dan latihan dalam modul tersebut di peringkat sekolah. Jadi itulah peranan kami. M yang seterusnya ialah peranan kami dari segi memberi khidmat nasihat mengenai pelan penggantian dan membangunkan kapasiti. Peranan ini sebenarnya ia berkaitan dengan sokongan kami kepada pihak PPD pula. Kalau M yang 4 tadi, kita bimbing, beri sokongan, kita beri khidmat nasihat, kita menganalisis dan melaporkan data pencapaian sekolah berkaitan TH25 dan kita melaksanakan program bimbingan dan latihan kepada PGB. Tapi yang kelima ini, memberi khidmat nasihat berkaitan pelan penggantian, ialah bagaimana maklumat dan profil koci kami iaitu pengetua dan guru besar kita gunakan untuk memberikan maklum balas kepada kepimpinan di PPD, terutamanya PPD, dari segi penempatan pengetua dan guru besar. Dan kita maklum pergerakan pengetua dan guru besar sentiasa berlaku, ada persaraan, ada pertukaran dan sebagainya. Jadi dekat sini pandangan-pandangan SIP sedikit sebanyak dapat membantu kepada kepimpinan di PPD dalam memastikan pengetua dan guru besar yang bersesuaian dapat ditempatkan di sekolah agar legasi amalan dan intervensi yang ditinggalkan oleh kepimpinan yang asal dapat diteruskan oleh kepimpinan yang baru. Bukan itu saja, bahkan kami juga bertanggungjawab dari segi pembangunan kapasiti, iaitu pembangunan kapasiti bagi pemimpin-pemimpin yang baru ini, sama ada dalam kalangan pengetua guru besar maupun dalam kalangan GPK. Jadi perkara ini sebenarnya sangat penting kerana salah satu daripada elemen yang menjadi faktor kepada kejayaan dalam melaksanakan transformasi sekolah ialah bagaimana berlakunya kelestarian, iaitu apabila berlaku perubahan kepimpinan daripada kepimpinan yang lama kepada baru, agenda dan halu tuju sekolah masih kekal dapat diteruskan dan difahami oleh kepimpinan yang baru. Jadi ini merupakan salah satu faktor yang kritikal, iaitu bagaimana kelestarian dalam melaksanakan transformasi itu berlaku di sekolah. Dan akhir sekali peranan kami selaku rakan elit iaitu M yang ke-6, iaitu membimbing perkongsian dan amalan terbaik. Yang ini bimbingan yang kita berikan kepada kepimpinan di sekolah ialah bagaimana apabila mereka dah ada pintas dan mereka melaksanakan plan intervensi transformasi sekolah tersebut, kita bantu sekolah agar pintas yang dihasilkan berasaskan kepada isu-isu semasa sekolah, berasaskan kepada data dan keperluan sekolah, supaya program-program yang dilaksanakan itu bukan saja bersifat strategik, tetapi program-program itu mempunyai impak yang besar kepada hala tuju sekolah itu sendiri, sama ada untuk memastikan sekolah yang kualiti maupun dalam usaha untuk menjadikan keberhasilan murid ataupun kejayaan murid. Jadi demikianlah seberengkas yang dapat saya berikan pandangan berkaitan dengan fungsi dan peranan SIP dalam TS25 yang saya rumuskan sebagai 6M tadi, iaitu yang pertama membimbing dan memberi sokongan, yang kedua memberi khidmat nasihat, yang ketiga menganalisis dan melaporkan pencapaian sekolah berkaitan dengan program-program transformasi sekolah, kemudian yang keempat ialah melaksanakan program bimbingan dan latihan, seterusnya ialah memberi khidmat nasihat mengenai pelan penggantian dan pembangunan kapasiti bagi kepimpinan di sekolah, dan akhir sekali iaitu berkaitan dengan membimbing sekolah
dalam mengenal pasti amalan-amalan terbaik yang boleh mereka ketengahkan, yang boleh mereka kongsikan, supaya pendekatan-pendekatan itu boleh dijadikan sebagai inspirasi dan contoh kepada sekolah-sekolah lain, agar proses ke arah transformasi sekolah itu berlaku dengan lebih pantas. Itu pandangan saya lah. Terima kasih Encik Azman atas penjelasan itu tadi. Bolehlah saya katakan, dalam memastikan program TS25 untuk mencapai hasrat sebenar, sokongan profesional daripada rakan strategik sangat penting dalam menjayakan program TS25. Seterusnya, bagaimanakah SI Partners membimbing sekolah-sekolah di bawah kawalan mereka? Dan apakah bentuk kejayaan hasil program TS25? Berkaitan dengan bagaimana SIP membimbing sekolah, sebenarnya ini ada kaitan dengan objektif bimbingan SIP berkaitan TH25 ini. Yang boleh saya gariskan, ada 3 objektif yang paling penting. Yang pertama sekali ialah kita mahu memastikan pengetua dan guru besar ini yang menghadiri kursus, termasuklah GPK, mengaplikasikan konsep dan amalan terbaik pengajaran dan pembelajaran, iaitu dalam PDPC. Itu yang pertamanya. Yang kedua, kita sebagai rakan elit bertanggungjawab untuk membangunkan kepakaran dalaman pengetua dan guru besar. Kepakaran dalaman sekolah, iaitu pengetua dan guru besar dan GPK, terutamanya bagi mereka yang telah menghadiri kursus-kursus. Jadi kita akan memastikan pengetua, guru besar, GPK dan guru-guru yang menghadiri kursus 8 modul TS25 ini dapat memahaminya, kemudian menyampaikannya kepada pihak sekolah dan seterusnya melaksanakannya dengan baik, bagi memastikan hala tuju untuk merealisasikan sekolah kualiti dan kemenjadian murid dapat dicapai. Manakala objektif bimbingan rakan elit SIP yang ketiga ialah mengupayakan sekolah supaya mereka berupaya membangunkan persekitaran pembelajaran yang lebih bermakna dengan menyediakan suasana bilik darjah dan sekolah yang kondusif, fleksibel, dengan teknik PDPC yang berkesan, pengurusan sekolah yang cekap dengan menjadikan kemenjadian murid sebagai keutamaan. Dan dalam konteks ini juga, kita mahu lihat bagaimana keupayaan PGB ini dapat ditingkatkan dalam melibatkan PIBK selaku ibu bapa, komuniti dan masyarakat sekitarnya turut sama dalam menjayakan usaha-usaha untuk mentransformasikan sekolah. Jadi inilah objektif utama bimbingan SIP. Jadi berdasarkan kepada objektif ini, maka bimbingan pendekatan yang digunakan oleh SIP ialah memperkasakan pengoperasian sekolah, terutamanya dalam kalangan PGB dan juga GPK, bagaimana mereka menguasai dan memahami hala tuju TS25 dan menjadikan SKPMG2 sebagai rujukan utama. Kita nak memastikan bahawa SKPMG2 dan TS25 ini bukanlah perkara yang berasingan, tetapi kita mahu memastikan bahawa pemahaman di peringkat kementerian sekolah ialah TS25 ini merupakan satu inisiatif, satu program, manakala SKPMG2 ini sebagai panduannya, iaitu dalam menyentuh aspek-aspek kepimpinan, menyentuh berkaitan dengan aspek pengurusan organisasi, berkaitan dengan kepimpinan bagi kurikulum KOKO, HEM, kemudian kualiti guru dan akhirnya ialah berkaitan dengan kemenjadian murid. Itu yang pertamalah. Kemudian kita juga akan memastikan dalam bimbingan SIP ini, kita akan berusaha untuk memastikan bahawa pengetua dan guru besar itu benar-benar menghayati dan melaksanakan peranannya sebagai peneraju, pembimbing dan juga pendorong kepada warga sekolah, terutamanya dalam usaha untuk mentransformasikan sekolah. Dan SIP bersama dengan rakan-rakan pegawai di bidang lain, kami turut sama dalam mengadakan perbincangan dengan kepimpinan sekolah berkaitan program TS25, sama ada menggunakan platform mesyuarat, dalam platform dialog prestasi, dalam platform perhimpunan profesional dan platform lain bersesuaian dengan keperluan sekolah. Baik, itu antaranya lah. Kemudian banyak lagi lah sebenarnya bagaimana bimbingan kami laksanakan. Misalnya ialah dari segi latihan, setiap modul tersebut. Di samping itu, bimbingan yang diberikan oleh SIP juga adalah berkaitan dengan bagaimana sokongan yang kami beri kepada kepimpinan sekolah ini untuk merancang dan melaksanakan PINTAS, iaitu Plan Intervensi Transformasi Sekolah. Perkara ini merupakan satu keutamaan
kerana pintas merupakan nadi kepada transformasi yang nak dilaksanakan di sekolah. Hala tuju sekolah hanya dapat dicapai apabila perancangan pintas ini dapat dilaksanakan dengan betul, berdasarkan kepada data-data yang tepat, berdasarkan kepada isu-isu strategik sekolah, dan perkara ini merupakan perkara yang sangat penting. Pintas merupakan salah satu elemen yang penting kerana pintas merupakan pelan tindakan yang perlu dilaksanakan oleh sekolah bagi memastikan hala tuju sekolah dapat dicapai. Dan pintas ini perlu disediakan berdasarkan kepada keperluan sekolah, berdasarkan kepada isu-isu strategik sekolah, berdasarkan data driven. Dan demikianlah antara bimbingan yang diberikan oleh SIP kepada kepimpinan sekolah, iaitu kepada pengetua, guru besar dan juga GPK. Dan dalam melaksanakan bimbingan ini, terdapat dua pendekatan yang digunakan oleh SIP, iaitu pendekatan dengan berikan bimbingan secara berkelompok dan juga secara individu. Secara kelompok ini ialah kita kumpulkan pengetua dan guru besar untuk adakan sesi seperti CPD dan PLC, manakala secara individu ini kita mengadakan sesi secara coaching atau bimbingan one-to-one kepada sekolah-sekolah dalam kumpulan sasaran. Itu tadi berkaitan dengan pendekatan yang kita gunakan ada dua, iaitu kelompok dan individu. Manakala dari segi kaedah yang kita gunakan juga kita gunakan dua kaedah, iaitu kaedah yang pertama sekali ialah kaedah bersemuka dan kaedah secara maya. Terutamanya ketika dalam keadaan PKP, PKPB, yang mana kita ada keterbatasan pergerakan. Jadi bimbingan tetap diteruskan dengan menggunakan platform Google Meet, Google Team dan sebagainya, mengikut kepakaran dan kemahiran sekolah. Berkaitan dengan program kejayaan dalam bimbingan TS25, saya melihat selaku rakan elit, kami melihat kejayaan dalam TS25 ini daripada pelbagai perspektif. Pertama sekali ialah kita kena melihat kejayaan dalam program TS25 ini bukan semata-mata pada output dan outcome saja, iaitu pada hasil akhir. Tapi kita kena lihat kejayaan dan keberkesanan TS25 ini juga pada proses penyampaian PDPC misalnya, proses pengurusan sekolah yang berkualiti. Jadi proses itu juga perlu dilihat sebagai daripada impak daripada TS25 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk melihat keberhasilan murid pula, kita kena melihat kemenjadian murid ini dari perspektif yang holistik, iaitu tidak melihat kepada pencapaian dalam bidang akademik semata-mata, iaitu kepada GPS, kepada peratus, tapi kita kena lihat daripada pertumbuhan pembelajaran, misalnya dari pencapaian PBD. Kita perlu juga lihat dari sudut pencapaian dalam bidang core curriculum. Kita kena lihat juga pencapaian murid dari segi perubahan sahsiah, dan perkara ini sebenarnya merupakan perkara yang sangat penting. Di samping itu, kita juga lihat dari segi kebolehpasaran murid apabila mereka menamatkan persekolahan. Jadi kesimpulannya, 6 aspirasi murid perlu dilihat bersama-sama apabila kita mahu bercakap atau membincangkan berkaitan kemenjadian murid. Itu pendekatan kami lah selaku rakan elit. Dan perspektif yang ketiga yang kami gunakan untuk melihat sejauh manakah kejayaan program TS25 ini ialah dari segi sejauh mana pelaksanaan program intervensi ataupun pintas yang dilaksanakan oleh kepimpinan di sekolah telah mencapai KPI yang disasarkan. Dari segi perubahan terhadap sikap, perubahan dari segi pengetahuan dan kemahiran, tiga perkara lah, iaitu dari segi pengetahuan, kemahiran dan sikap, sama ada kepada kepimpinan, kepada guru, kepada komuniti dan kepada murid dan persekitaran sekolah itu sendiri. Baik, sebagai contoh berkaitan dengan perspektif yang pertama yang saya katakan tadi, kejayaan program TS25 perlu dilihat juga dari aspek proses, bukan setakat hasil akhir. Yang saya maksudkan ialah pelaksanaan TS25 ini sebenarnya telah mengubah cara berfikir kepimpinan di sekolah. Perubahan yang paling ketara sekali ialah bagaimana mereka menggunakan data, kitaran data itu sebagai salah satu perkara yang menjadi satu budaya, iaitu bagaimana mereka melaksanakan program berdasarkan kepada analisis data, data yang dicari, data yang dikumpulkan, data yang dianalisis, data yang diinterpretasikan, dan akhirnya daripada interpretasi data tersebut barulah dikenal pasti apakah jurangnya, apakah tindakan penambahbaikan yang perlu dilaksanakan sebelum
mereka melaksanakan uh, penambahbaikan dan juga penilaian terhadap program tersebut. Ini bagi saya adalah merupakan satu kejayaan yang paling besar. Perubahan cara berfikir. Yang keduanya saya nampak dari segi proses ialah POLC ataupun fungsi pengurusan semakin menjadi lebih ketara dapat dilihat dalam konteks kepimpinan di sekolah, iaitu bagaimana kepimpinan di sekolah, pengetua, guru dan guru besar telah menjadikan POLC itu, iaitu planning, organizing, leading dan controlling menjadi sebahagian daripada cara mereka mengurus sekolah. Dan perkara ini sebenarnya kalau satu ketika dahulu jarang-jarang kita dapat lihat pengetua boleh bercakap tentang PLC. Jarang-jarang kita boleh lihat amalan PLC itu dapat dilihat dalam proses pengurusan kepimpinan di sekolah. Tapi pengalaman saya dalam melaksanakan bimbingan di sekolah telah nampak perubahan, iaitu PLC menjadi satu amalan dalam pengurusan sekolah dan seterusnya dari segi pendekatan proses. Kita dapati pengetua, guru besar, GPK dan guru-guru semakin mahir menggunakan istilah-istilah kualiti seperti mereka gunakan pendekatan PDCA, Plan, Do, Check and Action. Mereka gunakan OPPM untuk proses pemantauan. Mereka gunakan PLC, Learning Walk dan program-program kolaboratif lain dalam PLC. Mereka gunakan pendekatan abad 21, KEBAT, dalam proses pengajaran pembelajaran. Mereka bercakap berkaitan dengan bagaimana kejadian murid perlu dilihat secara holistik. Mereka semakin mahir untuk bercakap tentang perkara-perkara ini dan bagi saya ini bukan satu perkara yang mudah. Ini merupakan satu perubahan dari segi cara berfikir dan harapan kita ialah dengan cara berfikir yang berubah ini ia akan memacu kepada cara untuk bertindak. Dan pada kesempatan ini saya menyatakan bahawa untuk sekolah-sekolah yang kita bimbing ini, pengetua dan guru besar semakin mahir menggunakan alat-alat kualiti ini, menggunakan pendekatan-pendekatan teknologi, menggunakan pendekatan-pendekatan yang sebenarnya merupakan indikator kepada keberhasilan dan impak daripada program transformasi sekolah ini. Itu yang saya dapat nyatakan berkaitan dengan bagaimana kejayaan program ini dapat dilihat daripada perspektif yang pertama, iaitu perubahan dari segi proses yang dipacu oleh perubahan dari segi gaya berfikir kepimpinan di sekolah. Daripada perbincangan Tuan tadi, kita dapat melihat tentang pentingnya peranan SI Partners dalam membimbing sekolah-sekolah TS25. Bolehkah Tuan kongsikan apakah bentuk kejayaan yang Tuan telah saksikan dalam konteks kemenjanjian murid? Berkaitan dengan perspektif yang kedua, iaitu kejayaan dalam program transformasi sekolah ini kita boleh lihat berdasarkan kepada keberhasilan ataupun kemenjadian murid, tapi secara holistik. Kita tak boleh melihat dalam aspek akademik semata-mata, iaitu kita fokuskan kepada SPM, kita fokuskan kepada pencapaian dalam STTM ataupun dalam peperiksaan-peperiksaan awam yang lain. Jadi saya berpendapat bahawa untuk melihat keberhasilan murid, kita kena lihat perubahan-perubahan daripada data-data sekolah berkaitan dengan bagaimana penglibatan murid yang aktif dalam kegiatan co-curriculum, sumbangan dan pencapaian mereka dalam bidang co-curriculum juga. Dan begitu juga dari segi perubahan sikap, perubahan dari segi amalan kepimpinan. Macam di Johor misalnya kami ada JSLC, Johor Student Leaders Council. Dan yang paling penting sekali bagi saya berkaitan dengan kejadian murid ini ialah kita nak lihat nanti selepas murid-murid ini menamatkan persekolahan di sekolah TS25, berapa peratuskah mereka yang berjaya merebut peluang pasaran pekerjaan di luar. Ya, jadi perkara ini sebenarnya walaupun nampak kecil, tapi sebenarnya besar bagi pelajar-pelajar ini kerana kemahiran-kemahiran yang mereka dapat di sekolah boleh membantu mereka bukan saja menyumbang kepada kesejahteraan diri, iaitu bila mereka dapat pekerjaan, tapi yang lebih penting ialah dia boleh memberi manfaat kesejahteraan kepada rakan-rakan yang lain, iaitu apabila mereka menjadi usahawan-usahawan dan mereka boleh memberikan peluang pekerjaan kepada rakan-rakan mereka. Jadi perkara inilah bagi saya yang perlu dilihat, bukan setakat kepada pencapaian dalam akademik semata-mata. Seperti mana yang kita tahu, pintas ataupun pelan intervensi di transformasi sekolah
adalah alat perancangan intervensi dalam program TS25. Bolehkah Tuan terangkan dengan lebih lanjut tentang penggunaan alat tersebut dalam memastikan KPI dicapai sebagaimana yang dirancang? Berkaitan dengan perspektif yang ketiga, iaitu kita nak lihat kejayaan program ini berdasarkan kepada kejayaan dalam program-program intervensi yang dilaksanakan, iaitu program pintas yang telah mereka rancang tu, bagaimana mereka laksanakan dan mencapai KPI-nya. Dalam konteks ini, saya boleh berkongsi apa yang dilaksanakan oleh Rakyat Elit Negeri Johor. Jadi apa yang kami laksanakan ialah kami telah melaksanakan satu program yang dinamakan sebagai kompilasi amalan terbaik. Menerusi program ini, kita telah mengenalpasti pengetua dan guru besar daripada sekolah-sekolah TS25, kohort 1 hingga kohort 4 terhadap amalan-amalan terbaik mereka yang boleh diangkat sebagai amalan yang boleh dikongsikan dengan sekolah-sekolah lain. Berdasarkan kepada inisiatif ini, kami telah pun berjaya mengenalpasti amalan-amalan terbaik yang telah berjaya diilhamkan ataupun dihasilkan di sekolah-sekolah TS25. Daripada 24 PGB yang telah pun kita kenal pasti, kita panggil, kita bengkelkan tentang bagaimana mereka menganalisis program yang telah dilaksanakan, dan akhirnya kita telah berjaya pada akhir sesi bimbingan tersebut mengenal pasti 19 amalan terbaik sekolah-sekolah TS25 Negeri Johor, dan hasil penulisan tersebut telah pun kita dokumentasikan dalam bentuk kompilasi penulisan amalan terbaik yang seperti yang tunjukkan inilah. Ini merupakan satu projek yang kami laksanakan, Rakyat Elit Negeri Johor laksanakan dengan tujuan untuk memberi pengiktirafan kepada pengetua dan guru besar ini, yang bagi saya ini merupakan satu langkah awal, petanda awal kepada kejayaan, quick win, supaya program-program ini bukan saja kita dokumentasikan, bahkan boleh dijadikan sebagai contoh kepada kepimpinan sekolah-sekolah lain agar proses memacu transformasi itu dapat disegerakan. Kerana ada di antara program-program ini mempunyai kesesuaian dengan sekolah-sekolah tertentu. Dan apa yang saya kumpulkan ini, ataupun yang kami kumpulkan di Negeri Johor ini, iaitu 19 projek, bukanlah ini saja. Sebenarnya kita telah pun mengenalpasti banyak lagi program-program amalan terbaik. Dan bagi tujuan itulah, bagi SIP Negeri Johor, kita akan teruskan program ini untuk kita hasilkan volume yang kedua bagi kompilasi penulisan seperti ini, supaya bukan saja kita memberikan pengiktirafan kepada sekolah, bahkan kita dapat buktikan sebagai bukti bahawa program TS25 ini sebenarnya mempunyai impak yang positif, impak yang besar terhadap usaha-usaha bagaimana kita mahu mencapai sekolah yang kualiti dan juga keberhasilan murid. Dan soalan terakhir untuk Tuan, apakah perancangan masa depan yang telah dilaksanakan oleh Rakyat Elit di Johor serta kesannya kepada pelaksanaan TS25? Silakan Tuan. Ini, bagi kami Rakyat Elit di Negeri Johor, kita telah pun menjadikan satu pelan 2 tahun berkaitan dengan bagaimana kami selaku Rakyat Elit dapat dibangunkan kapasitinya dan bagaimana kami dapat memberikan sumbangan yang lebih berkesan kepada kepimpinan di sekolah dalam membimbing mereka melaksanakan program transformasi TS25 ini. Antaranya yang saya dapat rumuskan, kami telah pun mengenalpasti 18 intervensi sokongan tambahan kepada kepimpinan di sekolah. Sebagai sokongan kami kepada sekolah di samping 8 modul yang dihasilkan. Jadi kita ada program-program tambahan, misalnya kita ada bengkel penulisan amalan terbaik, kita ada program penerbitan penulisan amalan terbaik, dan kita ada program penanda arasan, kita ada juga program berkaitan dengan kursus-kursus, berkaitan dengan penggunaan alat-alat kualiti, berkaitan dengan educational content creator, iaitu kita mahu mengupayakan kepimpinan sekolah ini menggunakan peralatan-peralatan digital dan peralatan berasaskan ICT supaya dari segi proses penyampaian kepimpinan sekolah ini dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Manakala bagi SIP pula, Rakyat Elit Negeri Johor telah mengenalpasti 23 program dan intervensi berkaitan dengan pengupayaan kapasiti kepimpinan SIP. Kerana tahun demi tahun ramai SIP yang telah bersara dan ramai pula SIP yang baru,
dan kapasiti dan kompetisi rakan-rakan kami ini perlu dibangunkan seiring dengan rakan-rakan yang lain. Jadi kami telah kenal pasti 23 program untuk dilaksanakan sepanjang tahun 2021 dan 2022. Jadi kesimpulannya dapat saya rumuskan bahawa sebenarnya program TS25 ini telah memberikan kesan yang positif kepada amalan kepimpinan pengurusan di sekolah dan juga dari segi kualiti guru yang juga sebenarnya kesan dapat dilihat dari segi pelibatan daripada PIBK dan bagaimana daripada guru yang berkualiti, kepimpinan yang cekap dan berkesan, pelibatan aktif daripada komuniti akhirnya telah mewujudkan suasana persekitaran pembelajaran positif dan sudah tentulah bila ini berlaku impaknya akan dilihat pada keberhasilan murid iaitu pada kemenjadian murid. Marilah kita sama-sama melihat pandangan guru besar dan pengetua terhadap bimbingan dan sokongan profesional SI Partners dalam program TS25. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaafar bin Ahmad, Guru Besar SK LKTP Pasir Raja Kulai. Jadi sekolah kami adalah sekolah TS25 Kohort 4. Jadi di sini kami dibimbing oleh rakan elit daripada PPD Kulai yang daripada SIP ni adalah Cik Azman bin Safi'i, manakala daripada SIC Plus Cik Nurumzi bin Ismail. Jadi pertamanya kami bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana rakan-rakan elit kami memang memberikan sepenuhnya bimbingan dan memberi kami panduan yang jelas sepanjang kami melalui daripada modul 1 sehingga sekarang ke modul yang ke-5. Jadi modul 6. Jadi di mana modul 1 dan 2 tu Cik Azman selaku SIP khususnya membimbing bagaimana pembentukan idea TS25 dari segi coaching dan mentoring, kemudian dari segi membina hala tuju. Kemudian di situ saya lihat banyaklah daripada Cik Azman sendirilah, sedangkan kami ni semua baru. Jadi kami dapat rasakan bimbingan tu sangat perlu untuk kami lah, untuk meneruskan khususnya meneruskan asas kerajaan bagi sekolah TS25. Manakala daripada SIC Plus Cik Nurumzi sendiri saya lihat pun banyak membantu kami khususnya pembentukan kualiti guru, di mana bimbingan terhadap rakan-rakan guru, bimbingan pada guru-guru, ketua panitia dan juga pembentukan persekitaran pembelajaran yang bermakna untuk sekolah kami ni. Jadi sepanjang tempoh daripada 2019 sehingga 2021 ni, jadi walaupun dalam 2019 kemudian 2020 kita melalui fasa pandemik sehingga 2021. Jadi bimbingan daripada rakan elit ni masih berterusan sama ada walaupun kita tak menggunakan jalan bersemuka, kita menggunakan platform yang ada lah. Apa saja platform yang ada kita gunakan dan sentiasa berterusan. Jadi itulah kami rasa bersyukur sangatlah. Jadi di kesempatan inilah saya mewakili pihak sekolah daripada Pasir Raja ni mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan, terima kasih kepada rakan elit khususnya Cik Azman dan juga Cik Nurumzi kerana banyak membantu kami dan sentiasa mengambil tahu perkembangan sekolah, perkembangan apa yang kami lakukan dan memberi teguran lah, maknanya mana yang kesilapan dan sebagainya di sana sini, apa yang kurang dan terlebih, mana yang perlu ditambah dan sebagainya, sentiasa dibantu dan dipandang. Maksud kami tak diketepikan dalam pertambahan sekolah, transformasi dan juga dalam fasa pandemik ini. Jadi itu saja daripada saya lah. Terima kasih banyak kepada rakan elit daripada PPD Kulai yang banyak membantu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Anin binti Muhammad Jaib, Pengetua SMK Sultan Alauddin. Sekolah saya adalah kohort keempat sekolah TS25. Sekolah saya ini adalah di bawah bimbingan SIP iaitu Encik
Azman bin Syafi'i serta SIC Plus Puan Anita Primus. Okey, kami telah mendapat bimbingan daripada pegawai SIP ini untuk modul 1 dan modul 2 lebih berfokus kepada kepimpinan. Manakala untuk pegawai SIC Plus, mereka telah membimbing kami dari segi fokusnya kepada kualiti guru, iaitu modul 3, 4 dan 6. Juga fokusnya juga melibatkan persekitaran pembelajaran bermakna. Sebagai pengetua sekolah ini, saya sebenarnya rasa sangat gembira dan bersyukurlah kerana mempunyai pegawai SIP yang sentiasa membantu kami, pegawai SIP dan juga SIP Plus yang sentiasa membantu kami dalam memahami dan pelaksanaan program transformasi sekolah TS25 ini. Bimbingan pegawai-pegawai SIP dan SIC Plus ini sentiasa berterusan bagi memastikan kami sentiasa mendapat penyebarluasan modul dan juga 3 siri bimbingan FUFT. Mereka juga sentiasa bersedia untuk memberikan bimbingan dan kerjasama kepada kami pada bila-bila masa sahaja. Jadi saya sebagai pengetua sekolah ini rasa sangat bersyukur dan mengucapkan penghargaan dan ribuan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang terlibat secara langsung membimbing kami dalam program TS25 ini. Terima kasih. Tadi kita telah mendengar perkongsian SI Partners tentang bimbingan beliau dalam pelaksanaan TS25. Sekarang kita beralih pula kepada panel kedua, iaitu Puan Roslina dari SMK Jalan Bukit Kajang yang merupakan pengetua Cemerlang. Bolehkah Puan ceritakan sedikit program TS25 dan juga amalan program TS25 di sekolah Puan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Puan Roslina binti Cik Omar, pengetua Cemerlang SMK Jalan Bukit Kajang, ingin berkongsi amalan baik program TS25 di SMK Jalan Bukit dari tahun 2017 sehingga kini. Pada tanggal 26 November 2016 bertempat di IAB Genting Highland dalam majlis perasmian konvensyen TS25 kali pertama peringkat kebangsaan, saya telah dijemput untuk menerima sijil pelantikan program sekolah transformasi yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia pada ketika itu, iaitu Tan Sri Dr. Khair bin Muhammad Yusof. Dalam fikiran saya bertanya-tanya, apakah TS25 itu? Rasa ingin tahu yang memuncak, maka saya mencari Mr. Google bagi mengetahui maksudnya, tetapi hanya terjumpa pada ketika itu satu muka surat sahaja menerangkan secara ringkas, namun dapatlah difahami sikit-sikit ianya berkaitan transformasi yang sama dengan maksud perubahan. Program transformasi sekolah 2025 atau disebut juga TS25 adalah model milik Kementerian Pelajaran Malaysia yang digerakkan melalui kepakaran dalaman bagi melaksanakan perubahan sekolah dan memfokuskan sokongan terhadap sekolah secara berterusan. Pada masa itu, program itu telah berlangsung selama 1 tahun bermula pada tahun 2016 dan kami merupakan sekolah kohort kedua antara 100 sekolah seluruh Malaysia yang terpilih pada tahun 2017. SMK Jalan Bukit sendiri adalah satu-satunya sekolah menengah di daerah Ulu Langat yang terpilih untuk melaksanakan program TS25. Hasil perkongsian amalan baik dalam konvensyen TS25 kali pertama itu, beberapa pengetua seluruh Malaysia dari kohort 1 telah melaksanakan transformasi sekolah mereka dengan jaya. Dapat saya ikuti dan telah meningkatkan kefahaman saya tentang program transformasi yang telah mereka laksanakan. Kerangka konsep bukanlah sesuatu yang baru dan sukar dipahami, tetapi satu penambahbaikan yang boleh dilaksanakan. Sebagai pemimpin, saya sangat positif. Program ini merupakan sebahagian daripada usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah melahirkan sekolah berkualiti kemenjadian murid secara menyeluruh.
Saya dapat menyimpulkan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia mengharapkan sekolah-sekolah yang terpilih dapat melaksanakan program ini dengan jayanya melalui bimbingan rakan elit yang terdiri dari pensyarah IAB, IPG, pegawai KPM, JPN dan PPD selari dengan hasrat yang terkandung di dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025. Bermula dengan modul 1 sehingga modul 5 yang dilaksanakan di IAB Genting Highlands sepanjang tahun 2017. Saya dan penolong kanan saya beserta seorang SIP Plus daerah dan seorang SISC daerah ulangan, kami berkampung di sana selama seminggu bagi mendalami ilmu TS25 dengan jaya. Apabila balik ke sekolah, saya dan PKP berganding bahu menyampaikan kerangka konsep kepada semua guru, murid-murid, ibu bapa mengikut modul demi modul, juga dibantu oleh SIP Plus, SIC Plus daerah ulangan. Modul 1 menyentuh tentang mengenali isu-isu sekolah dengan menggunakan beberapa kaedah seperti rajah tulang ikan Ishikawa dan mengupayakan pemimpin pelapis. Selang 2 bulan, modul kedua pula kami berkursus selama seminggu. Begitulah sehingga sampai ke modul kelima di akhir tahun 2017. Selesai latihan dalaman satu modul, kami terus mengaplikasikan ilmu yang diperolehi bersama guru-guru juga staf secara tekal sehingga selesai modul kelima program TS25. Bagi memastikan guru-guru saya menguasai ilmu yang dikongsi kepada mereka dari semasa ke semasa dalam mesyuarat guru, dalam dialog prestasi dan postmortem subjek-subjek peperiksaan, saya akan lakukan sesi ulang kaji dengan melontarkan beberapa soalan asas tentang TS25 agar semua guru berada di landasan yang betul serta tidak tersasar. Daripada jawapan guru-guru, saya dengan yakin dapat menyimpulkan bahawa guru-guru dapat menguasai konsep TS25 serta dapat mengaplikasikan pelaksanaannya di kelas dan dalam program sekolah dengan jayanya. Dalam tempoh itu, kami mendapat bimbingan dari rakan elit IAB, IPG, SIP Plus dan SISC Plus yang turut berkursus bersama kami. Mereka turut serta membantu kami memberi ilmu kepada guru-guru agar tidak berlaku ketirisan ilmu atau kecairan maklumat. Nampaknya Puan telah mengaplikasikan segala ilmu yang diperolehi sepanjang pelibatan sekolah Puan dalam program TS25. Seterusnya, bolehkah Puan kongsikan apakah isu-isu yang dihadapi oleh sekolah dan bagaimanakah isu-isu tersebut diatasi? Isu-isu sekolah telah kami kenal pasti bersama barisan pemimpin berkesan yang belum mencapai tahap optimum. Isu suasana kelas dan persekitaran kurang menyokong PA21. Isu pengintegrasian PA21 dalam PDPC kurang memuaskan. Isu guru kurang memaksimalkan potensi diri mereka. Isu kesedaran ibu bapa terhadap kepentingan akademik anak-anak dan kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah demi kejayaan murid-murid adalah di tahap yang rendah. Itulah antara isu-isu yang kami kenal pasti di SMK Jalan Bukit. Dengan mengenali isu-isu kami ini, kami menggunakan rajah tulang ikan Ishikawa, analisis sebab dan akibat untuk mengenal pasti sebab-sebab projek itu kami laksanakan. Projek atau intervensi itu kami laksanakan. Menurut analisis Pareto yang merupakan teknik statistik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk pemilihan sejumlah tugas yang akan menghasilkan impak keseluruhan yang signifikan, prinsip Pareto ini dikenali juga sebagai aturan 80-20, iaitu satu gagasan bahawa dengan melakukan 20% dari pekerjaan, kita dapat menghasilkan 80% dari manfaat melakukan seluruh pekerjaan.
Melalui Pareto diagram, kami mendapati keupayaan menyelesaikan isu-isu yang disebut tadi adalah tinggi pada fokus pada kepimpinan berkesan dan fokus kepada guru berkualiti. Setelah itu, kami merangka strategi satu iaitu meningkat dan memantapkan kepimpinan sekolah ke arah TS25 melalui jalinan dan jaringan. Strategi kedua iaitu mempertingkatkan praktis PDPC berkesan melalui pengintegrasian PA21 dan strategi ketiga iaitu membangunkan suasana kelas dan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Jadi kami memfokus pada tahun pertama kepada menyelesaikan isu-isu dan melalui 3 strategi yang saya sebutkan tadi. Kami dapat menyiapkan pelan intervensi transformasi sekolah TS25 atau disebut PINTAS 1-2017 yang lengkap dengan memilih ada 7 bersama iaitu guru berkualiti menerusi PDPC PA21 dengan penekanan kepada persekitaran pembelajaran bermakna menerusi sokongan komuniti bagi melahirkan kemenjadian murid berilmu pengetahuan, berkeupayaan berfikir aras tinggi, berupaya berkomunikasi dalam berbagai bahasa, berkepimpinan, mempunyai dan mengamalkan nilai murni dan mencintai negara dan bangsa. Pada tahun pertama pelaksanaan TS25, seramai 15 orang guru senior telah kami pilih dari kalangan DG48 sehingga DG54 dilantik sebagai middle leader yang menjadi penggerak kepada guru-guru yang lain untuk melahirkan guru-guru yang berkualiti. Barisan pentadbir pula selaku senior leader dilantik sebagai peneraju bidang fokus utama di dalam PINTAS. Kepada SLT dan MLT inilah saya sentiasa meniupkan semangat juang, ketabahan, kesabaran kepada peranan dan tanggungjawab mereka selari dengan gerit yang disandang. Mereka adalah kumpulan penggerak kepada transformasi yang dibuat. Saya kerap membimbing mereka selalu memberi sesi coaching elementary. Latihan coaching elementary juga diberi kepada mereka secara berkala. Komunikasi dua hala yang berhemah sering diamalkan. Rakan sejawat saling menghormati. Profesionalisme sentiasa di hadapan dalam melaksanakan kerja buat mereka. Keluhan mereka didengari dan diatasi dengan sebaik-baiknya. Saya juga mengamalkan share leadership dan memberi empowerment kepada SLT dan MLT agar mereka dapat berfungsi dengan bebas dan selesa. Kerja buat mereka diangkat sehingga menjadi contoh kepada rakan-rakan sejawat, dihargai dan diiktiraf dalam majlis rasmi sekolah. Jika ada peluang, mereka diketengahkan sehingga peringkat PPD dan JPN juga kebangsaan sebagai pembentang dalam konvensyen, kolokium, pameran dan pembentangan poster. Kepada mereka yang berminat untuk menerokai kejayaan sebagai pentadbir sekolah, saya juga mencalonkan kepada PPD untuk dinaikkan pangkat sebagai pentadbir sekolah dan bergerak ke sekolah TS25 yang baru agar mereka dapat memanfaatkan ilmu, membantu dan berkongsi ilmu TS25 yang telah saya latih kepada mereka. Misalnya baru-baru ini seorang guru saya dipilih untuk mengajar subjek MPED SPM menerusi didik TV Kementerian Pendidikan Malaysia. Saya juga turut dijemput memberi sepatah dua kata semangat kepada semua murid MPED seluruh negara. Saya sangat mengucapkan bila dapat bersiaran seluruh negara mengikutinya. Melalui PDPC PA21, kami mensasarkan subjek teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan Matematik dari tingkatan 1, 2 dan 3 akan meningkat. Manakala tingkatan 4 kami fokus hanya kepada subjek Bahasa Melayu dan Sejarah
iaitu 2 subjek yang merupakan killer subjek bagi SMK Jalan Bukit, juga merupakan subjek wajib lulus dalam SPM. Walaupun kami hanya memfokus kepada subjek tertentu sahaja, namun guru-guru yang mengajar subjek yang lain turut mengaplikasikan PDPC Alaf 21 dengan begitu baik sekali, kerana dalam pemantauan PDPC mereka, semua guru akan menggunakan SKPM G2 Standard 4 yang memerlukan murid aktif dan penglibatan yang menyeluruh. Saya juga telah berusaha menyambung titik-titik atau dengan kata lain connecting the dot yang sering disarankan oleh Dr. Amin Senin, iaitu mantan KPPM kita, agar kerja buat guru-guru berlaku bagi memenuhi berbagai keperluan ke arah sekolah berkualiti. Hal ini terbukti dengan penggunaan instrumen standard 4 SKPM G2 telah menunjukkan peningkatan dalam peratus markah yang diperoleh oleh guru-guru setiap tahun. Hampir semua guru saya berkemampuan melaksanakan PDPC PA21 di kelas mereka dengan jayanya. Bimbingan SISC Plus secara kerap kepada SLT dan MLT melalui PLC turut sangat membantu guru-guru melaksanakan PDPC PA21 berfokuskan penglibatan murid secara menyeluruh dan berkeyakinan. PLC telah menjadi budaya di kalangan SLT dan MLT serta guru-guru di SMK Jalan Bukit. SLT dan MLT adalah pakar dalam subjek mater mereka. Lantaran itu, saya memberikan autonomi sepenuhnya untuk mereka menggayakan PDPC PA21 mereka. Yang saya pasti kepimpinan murid mereka gila dari gerak kerja kumpulan, kemahiran berucap menyampaikan mesej dalam berbagai hala dibimbing dalam pembentangan kumpulan, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif dipupuk melalui KMR dengan proses menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Semangat kekitaan dan perpaduan terus disemarakkan agar kehidupan saling hormat menghormati berbagai bangsa dapat dicapai sejak di bangku sekolah lagi. Tahniah Puan saya ucapkan atas kemampuan Puan dalam menyelesaikan isu-isu yang dihadapi di sekolah Puan. Sehubungan itu, apakah kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh sekolah hasil daripada pelaksanaan program TS 25? Dalam bidang pengurusan sekolah pula, penarafan tahunan sekolah berdasarkan SKPM G2 Standard 1, 2, 3 dan 4 mencapai lebih 90% dan meningkat setiap tahun. Paling membanggakan dalam pengurusan dan penyediaan penyata kewangan sekolah, SMK Jalan Bukit telah mencapai sijil audit tanpa teguran pengurusan kewangan cemerlang bagi tahun 2015, 2016 dan 2017. Hal ini menggambarkan jawatankuasa kewangan sekolah terdiri dari AKP, SLT dan MLT telah membelanjakan kewangan yang diperuntukkan kepada oleh KPM dengan berhemah, berintegriti dan beraccountability yang tinggi. Dalam membangunkan persekitaran bermakna kepada guru, staf dan murid, pengurusan pusat sumber sekolah kami telah mencapai Johan Zun Kajang, PSS Cemerlang dan naik Johan PSS Cemerlang daerah Hulu Langat tahun 2018. Pada tahun 2020, kami telah dicalonkan untuk mewakili daerah Hulu Langat dalam pertandingan PSS Cemerlang peringkat negeri Selangor. Pada hemat saya, bersama SLT dan MLT, kami telah berjaya membawa seluruh sekolah adalah PSS telah dapat kami lestarikan.
dalam usaha menambah baik persekitaran bermakna di seluruh kawasan sekolah. Kami telah mendapat sokongan kewangan dari komuniti setempat, PIBG dan tabung koperasi SMK Jalan Bukit Berhad semasa usaha menaktaraf persekitaran sekolah. Kelas-kelas, bilik khas dan taman-taman bagi memberi suasana yang kondusif kepada seluruh warga. Antaranya, kami berjaya membaik pulih 13 bilik menjadi bilik khas atau disebut juga anjung. Antaranya anjung media, anjung ilmu, anjung algebra dan lain-lain lagi yang namanya selari dengan fungsi bilik khas tersebut. Anjung algebra misalnya telah dinaktaraf dengan kerusi dan meja PA21 berhawa dingin, mempunyai LCD dan berbagai peralatan yang membantu kepada PDPC murid yang berkesan. Anjung ini digunakan oleh murid-murid yang dibawa oleh guru-guru secara bergilir untuk belajar matematik. Di samping itu, klinik matematik untuk semua tingkatan juga digunakan di Anjung ini, dibuat di Anjung ini untuk membantu murid-murid yang lemah dalam matematik. Kelas kilauan permata untuk tingkatan 5 juga menggunakan Anjung algebra ini. Hasil dari segala usaha yang saya sebutkan tadi bagi mencapai persekitaran pembelajaran yang bermakna dan kondusif, SMK Jalan Bukit juga telah menerima pengiktirafan sebagai sekolah hijau anjuran Majlis Pembandaran Kajang pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Dalam kurikulum, pencapaian pentaksiran bilik darjah atau PBD yang merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi PDPC cukup memberasangkan di mana hampir semua subjek KSSM terdapat murid kami yang mencapai tahap tertinggi iaitu 6 yang boleh dijadikan contoh. Melalui PDPC PA21 seperti KMR PBD telah dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Kefahaman mengenai reka bentuk iaitu KMR dari modul 6 yang kami terima pada tahun kedua telah menyemarakkan lagi pembelajaran bermakna kepada guru-guru dan murid-murid kami di mana mereka memberi tumpuan kepada penciptaan dan penggunaan pengetahuan baru di dalam kehidupan sebenar dan bukan hanya menyebarkan pengetahuan yang sedia ada sahaja. Kompetensi pembelajaran bermakna 6C dari KMR dapat melahirkan pemikiran kreatif, komunikasi, kolaboratif, kewarganegaraan dan sosial. Murid diberi penekanan belajar untuk mengetahui, learning to know, belajar untuk bertindak, learning to do, belajar untuk hidup bersama, learning to live together, dan belajar untuk membentuk peribadi, learning to be. Dalam peperiksaan dalaman sekolah iaitu PAT tingkatan 4, tingkatan 3 dan tingkatan 2 menunjukkan peratus lulus dan GPMP hampir semua subjek yang ditawarkan. Dalam peperiksaan PT3, peratus murid menguasai semua subjek turut meningkat dari tahun 2017 sehingga 2019. Dalam peperiksaan awam iaitu SPM juga telah menunjukkan peningkatan peratus lulus dari tahun 2017-2018 dan meningkat dengan ketara melepasi 82% buat pertama kalinya pada tahun 2019. Sebelum ini peratus lulus SPM kami berada di tahap 70% ke atas. Peratus lulus SPM turut meningkat sebanyak 84.78% pada tahun 2020 membawa kepada peningkatan SPM kami 3 tahun berturut-turut. Kami menerima 8 CG pencapaian dalam SPM 2020 dari PPD Hulu Langat. Kami telah membuktikan berjaya mengecilkan bilangan murid yang tidak layak CG SPM dari 30% terus menurun kepada 15% dengan begitu ketara selari dengan hasrat program TS25 KPM. Dalam membangunkan
urusan sasiah dan disiplin murid-murid. Kes salah laku berat iaitu kes jenayah, kes bergaduh, kes buli fizikal, kes buli mulut menunjukkan penurunan yang sangat ketara. Kes ponti sekolah menunjukkan penurunan. Manakala kehadiran murid ke sekolah turut meningkat setiap tahun kepada 88% walaupun belum mencapai KPI kami iaitu 92%. Dalam pendidikan pencegahan dadah, SMK Jalan Bukit berjaya mencapai tempat ketiga kebangsaan dalam pertandingan lorong PPDA pada tahun 2018. Kami mencapai 0 murid yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah pada setiap tahun. Pencapaian murid-murid SMK Jalan Bukit tidak ketinggalan dalam aktiviti KOKO seperti pertandingan persatuan kelab, sukan permainan dan pasukan badan beruniform turut meningkat dengan begitu baik sekali. Kehadiran murid dalam aktiviti KOKO secara puratanya turut meningkat dari 80% pada tahun 2018 ke 90% pada tahun 2019. Dalam aktiviti persatuan kelab, pasukan Chorus Speaking sekolah kami telah mencapai johan kebangsaan. Dalam aktiviti koperasi SMK Jalan Bukit Berhad pada tahun 2016-2017, koperasi kami telah berjaya mencapai antara koperasi cemerlang negeri Selangor. Kami juga merupakan antara 60 buah koperasi terbaik peringkat kebangsaan. Dalam aktiviti pasukan badan beruniform, seorang murid kami telah mencapai emas dalam taekwondo dan keempat dalam judo di peringkat antarabangsa. Buat julung kalinya juga penyertaan di peringkat antarabangsa turut meningkat dari tahun 2017 sehingga 2019. Manakala dalam sukan permainan, pasukan badminton telah mencapai johan kebangsaan BMA Asia. Seterusnya, saya ingin nyatakan di sini bahawa semua ini dapat kami capai dengan sokongan ibu bapa, komuniti, kolej swasta, kolej tempatan dan universiti tempatan setempat yang menyokong dana sepenuhnya tanpa mengharapkan dana sekolah dan PIBG. Ibu bapa menyediakan tambang dan wang tambahan kepada anak-anak mereka yang bertanding ke peringkat antarabangsa tanpa bergantung kepada pihak sekolah semata-mata. Inilah sokongan yang sungguh padu ibu bapa kepada pihak sekolah apabila mereka melihat usaha gigih pihak sekolah dalam kemenjadian murid. Lantaran kemenjadian murid dalam aktiviti KOKO yang meningkat begitu ketara dari tahun 2017 hingga 2019 dalam perlibatan dan pencapaian, maka SMK Jalan Bukit telah berjaya dinobatkan sebagai naib johan sekolah cemerlang kurikulum negeri Selangor pada tahun 2019. Kami dijangka mewakili negeri Selangor ke peringkat kebangsaan pada tahun 2020 tetapi ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Namun usaha dan persediaan berterusan walaupun secara online. Kami teruskan bersama murid-murid kami dan guru-guru yang berkomitmen tinggi. Ramai murid kami berjaya mencapai kedudukan dan menerima CJ di peringkat negeri, daerah kebangsaan dan antarabangsa sepanjang tempoh 2 tahun berada dalam pandemik COVID-19. Hasil pemantauan untuk tahun ketiga TS25 oleh rakan elit dari IAB dan IPG ke SMK Jalan Bukit iaitu pada penghujung tahun 2019. Program TS25 kami dikatakan begitu berjaya. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyokong segala usaha murni seluruh warga SMK Jalan Bukit. Rakan elit yang diketuai oleh Dr. Tazimah binti Tan Licik bersama 2 orang pensyarah IAB yang lain, mereka telah mengesahkan bahawa program TS25 SMK Jalan Bukit telah boleh berdikari atau independen. Ucapan tahniah telah diberikan kepada pengetua dan seluruh warga SMK Jalan Bukit.
Kata Dr. Tazimah lagi, beliau menulis dalam cacatannya, usaha yang begitu hebat dan menakjubkan. Semoga usaha hebat ini dikongsi dan dimanfaatkan serta diperluaskan. Kata Dr. Tazimah lagi, good leader who creates another leaders. Alhamdulillah, atas dorongan itu, saya SLT dan MLT dari tahun 2017 sehingga ke hari ini sentiasa menerima tetamu, iaitu warga pendidikan dari sekolah-sekolah dalam daerah dan dalam negeri yang sudi hadir mendengar perkongsian ilmu amalan baik TS25 di SMK Jalan Bukit sehinggalah ke hari ini. Inilah salah satu sumbangan SMK Jalan Bukit kepada daerah, negeri dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. Selain itu, saya juga telah dijemput oleh PPD untuk membantu sekolah-sekolah TS25 yang baru bagi membuat pemilihan isu-isu yang utama dan membentuk pelan intervensi transformasi sekolah yang pintas di daerah Hulu Langat. Saya juga dijemput menjadi panel menilai pembentangan kejayaan intervensi sekolah-sekolah TS25 di daerah Hulu Langat pada penghujung tahun-tahun tertentu. Sesungguhnya saya amat yakin melalui kepimpinan berkualiti, berprestasi tinggi akan berjaya melahir dan membangunkan budaya kerja berkualiti kepada para guru dengan sokongan komuniti setempat bagi meningkatkan kemenjadian murid menyeluruh akan dapat membantu usaha KPM dalam memastikan program TS25 terus diangkat di pesada negara malah di peringkat antarabangsa serta menjadi contoh ikutan dan kebanggaan negara kita Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita sama-sama melihat apakah pandangan guru-guru dan YDP SMK Jalan Bukit terhadap usaha Puan Roslina dalam menggerakkan warga sekolah beliau dalam program TS25. Bismillahirrahmanirrahim. Puan Hajah Roslina binti Cik Umar merupakan peneraju SMK Jalan Bukit, iaitu sebuah sekolah perintis program TS25 di daerah Hulu Langat. Antara kejayaan besar beliau ialah beliau berjaya menggerakkan dan membangunkan kumpulan MLT sekolah di mana saya merupakan salah seorang ahlinya. Beliau sentiasa memberikan bimbingan secara profesional, input-input terkini secara hands-on kepada seluruh warga sekolah, khususnya kumpulan MLT tentang program TS25. Kumpulan MLT ini pula akan menggerakkan warga sekolah sekaligus dapat mencongkil kepakaran guru-guru yang akhirnya bermatlamatkan kemenjadian murid. Sesungguhnya, tanpa iltizam yang tinggi dan komitmen yang padu daripada Puan Hajah Roslina, iaitu pengetua cemerlang SMK Jalan Bukit, mustahil untuk program TS25 ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Hari ini SMK Jalan Bukit menjadi sekolah contoh dan sebutan sekolah-sekolah lain di daerah Hulu Langat. Tahniah Puan Hajah Roslina dan seluruh warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Puan Hajah Roslina yang saya kenali merupakan seorang ketua jabatan yang sentiasa positif dalam menjayakan program TS25 di SMK Jalan Bukit. Beliau sentiasa gigih dan tahu perkara yang ingin dicapai. Beliau sentiasa mengambil peluang untuk bersama-sama dalam program TS25 peringkat sekolah maupun daerah. Puan Hajah Roslina sentiasa mengambil tahu perkembangan terkini dalam pelaksanaan TS25 di sekolah dan sentiasa menggerakkan SLT dan MLT agar bergerak sederap dan senada. Saya selaku MLT menyambut dan menyokong kesungguhan beliau, dan selaku penyelaras KMR iaitu dalam modul 6 TS25, saya menggarap guru-guru lain untuk bersama-sama menjayakan pelaksanaan KMR setiap tahun. Dalam masa yang sama, saya dan Puan Hajah Roslina juga sentiasa berbincang untuk penambahbaikan agar kami sentiasa seiring dan selangkah serta mempunyai matlamat dan hala tuju yang sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Gulnara Nur Muhammad, the YDP of the PIBG of SMK Jalan Bukit for a continuous period of 5 years from 2014 to 2019. During my tenure, I've had the pleasure of working alongside Puan Roslina Cik Umar, the current Pengetua Cemerlang. The title appropriately befits Puan Roslina because she is truly an excellent head. Although as the PIBG head, we worked together only as a support system and not directly in the system, I can truly say that Puan Roslina has showed exemplary leadership qualities not only in the way of how she worked alongside her staff from heads of department to ordinary teachers and the office staff, but particularly of how she managed to grasp the aim of TS25 project when the school was chosen as one of the pilot schools for this project. Needless to say, she has managed to implement the objectives of the TS25 project to a commendable level. We as the members of the PIBG at the time were very clearly explained too on the aim of the project so that the parents would understand the changing rhythm of the education and would fully support it. Puan Roslina has truly developed the school physically too, entirely with the aim of making it an environment in harmony with the human nature. As the YDP, I worked relentlessly alongside and with her to achieve many major projects which are evident in the school today. No one but an outstanding person with a unique and extraordinary ability like Puan Roslina would have been able to do all of these at the same time. SMK Jalan Bukit is indeed tremendously lucky to have Puan Roslina as their Pengetua Cemerlang who has truly played up to her title. Congratulations to Puan Roslina for bringing up SMK Jalan Bukit, which is now known to everyone in this district to have risen above the standards of an ordinary school and known to have embodied the TS25 project, its aims and objectives towards the betterment of education. I am so glad to have been part of this journey. Congratulations again and thank you. Setelah mendengar diskusi dua orang panel dan juga penerimaan guru-guru serta PIBG sekolah, sekarang mari kita sama-sama menjelajah amalan terbaik di sebuah sekolah lagi iaitu SK Kampung Melayu Keluang Johor. Encik Nur Zaidi merupakan guru besar SK Kampung Melayu Keluang akan membawa kita mengembara bersama-sama beliau untuk berkongsi amalan terbaik yang telah dilaksanakan dan penerimaan seluruh warga sekolah terhadap program TS25. Pertama sekali, marilah kita berkenalan dengan guru besar tersebut serta persekitaran sekolah beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kualiti sekolah, kemanjaan murid, keutamaan kami. Saya, Cikgu Nur Zaidi bin Jamiluddin, Guru Besar SK Kampung Melayu TS25, Keluang Johor. Pada 18 April 2018, SK Kampung Melayu terpilih dalam melaksanakan transformasi sekolah 2025. Ini adalah persitaran selamat dan saya ucapkan selamat datang kepada semua guru, semua murid. Suasana yang ceria menyambut kehadiran warga sekolah. Moto sekolah kami adalah kualiti sekolah, kemanjaan murid, keutamaan kami yang selari dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Hasrat kami adalah untuk memperkembangkan potensi murid dengan melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan yang merangkumi aspek kurikulum, ko-kurikulum dan sasiah. Kami juga berhasrat melahirkan guru yang berkualiti,
dalam memaksimumkan potensi guru menerusi peningkatan kualiti pembelajaran dan pemudahcaraan iaitu PDPC. Selain itu, kami mengukuhkan pelibatan ibu bapa, komuniti dan pihak berkepentingan demi kejayaan bersama. Seterusnya, kita lihat bagaimana guru besar mengaitkan pelaksanaan program TS25 dengan modul-modul yang telah mereka ikuti. Pada 18 April 2018, bermulanya era transformasi sekolah. Kampung Melayu TS25 berpandukan modul TS25. Pada modul 1, kami telah diberi bimbingan dan pementoran melaksanakan TS25. Kami mula merancang dan mereka membentuk keperluan kehendak semasa murid, guru dan warga sekolah yang berkonsepkan program TS25. Kami mula menentukan hala tuju sekolah selaras dengan TS25. Sebagai pemimpin sekolah, saya menitik beratkan peranan pemegang taruh, pemimpin pertengahan bagi memekukuhkan peranan tersebut. Bimbingan dan pementoran telah dijadikan amalan biasa dalam sekolah Kampung Melayu. Seterusnya, kami mengorak langkah dengan membekasakan pemimpin pertengahan yang mana mereka perlu berkemahiran dalam menganalisis dan menginterpretasi data untuk memacu perubahan dan menilai tindakan penambahbaikan di sekolah. Berfokuskan data yang menggunakan pintas, kami telah membentuk komuniti pembelajaran profesional dalam kalangan warga sekolah bagi meningkatkan kualiti PDP. Ini adalah tergandung dari dalam TS25 Modul 2. Bagi menerajui pembelajaran bermakna, guru-guru SK Kampung Melayu telah mengamalkan dan menggunakan pendekatan pedagogi abad ke-21. Guru-guru telah melaksanakan Training of Trainers TOT agar mahir dalam penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi. Selain itu, penguasaan kemahiran berfikir aras tinggi perlu diterapkan di dalam kelas. Mempelbagaikan gaya pembelajaran, mengaplikasikan pentaksiran berterusan dan penyediaan RPH ke arah pembelajaran berkesan. Guru perlu memahami dan mengamalkan SKPM G2 Standard 4 dan penguasaan PAK21 agar mereka sedar bahawa program transformasi sekolah adalah relevan dan memenuhi penggerak pembelajaran bermakna. Ini adalah selaras dengan TS25 Modul 3. Pada TS25 Modul 4, kami mula melaksanakan perubahan persekitaran pembelajaran positif di mana guru sebagai nadi transformasi penggerak pembelajaran bermakna. Di sini, peranan SLT dan MLT menganalisis pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan oleh guru dan murid. Kami membangunkan kompetensi pemimpin pertengahan melalui bimbingan dan pementoran serta PLC. Kami melibatkan guru dan murid dalam pengalaman pembelajaran baharu serta disokong oleh ibu bapa. Guru mempraktikkan pembelajaran abad ke-21 dan pembelajaran berpusatkan murid agar murid boleh menguasai dan mencapai tahap penguasaan dalam pembelajaran mereka. Setelah itu, kami mula membuat penilaian terhadap program dan merangkumi aktiviti yang pelbagai agar dapat dilaksanakan secara seimbang serta merangkumi aspirasi murid. Penilaian ini adalah penting untuk kami membuat justifikasi terhadap sesuatu program atau aktiviti yang telah dilaksanakan. Penerusan penambahbaikan dan pemberhentian program atau aktiviti dapat diputuskan selepas penilaian dibuat. Ia adalah bertepatan di dalam modul 5. Kami mula bergerak ke modul 6 iaitu kefahaman melalui reka bentuk, yang mana penerapan terhadap kompetensi pembelajaran bermakna iaitu pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi, kolaboratif, kewarganegaraan dan sasiah. Semua murid dari tahun 1 hingga tahun 6 terlibat dalam KMR ini. Oleh yang demikian,
kami telah diberi kepercayaan untuk berkongsi amalan terbaik KMR kami di Seminar Sastra Bahasa dan Budaya Melayu mendepani abad ke-21 peringkat antarabangsa anjuran IPG Tun Hussein On Batu Pahat. Pada TS25 Modul 7, kami menggunakan model kapasiti pedagogi untuk pembelajaran bermakna bagi mengoptimumkan kemudahan resos dan alatan digital. Kami mengamalkan budaya kerja Google Workspace, ianya dilaksanakan dan direkodkan secara digital dengan menggunakan aplikasi Google. Kami telah berjaya menghasilkan sistem kerja secara online yang dijenamakan sebagai e-executive sebagai dashboard digital utama sekolah. TS25 Modul 8, Redesigning SLE memberi penekanan terhadap pentaksiran bilik darjah yang merupakan elemen penting bagi mengukur keberkesanan proses perancangan dan pelaksanaan. SK Kampung Melayu telah diberi kepercayaan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Keluang sebagai sekolah showcase dalam penjaminan kualiti PBD. Selama 3 tahun, program TS25 telah berjalan. SK Kampung Melayu telah menerapkan persekitaran pembelajaran bermakna. Sebagai seorang guru besar, saya perlu mahir dalam menganalisis dan menginterpretasikan data SKPMG2 untuk menjadi pemimpin berkesan. Sebagai guru besar, dia adalah peneraju perlu menguruskan organisasi ini sebaiknya, sama ada dari segi pengurusan aset mahupun kewangan. Saya perlu menetapkan hala tuju yang selari dengan TS25. Bersama pemimpin pertengahan, kami telah merancang rancangan pemajuan sekolah yang meliputi perancangan strategik operasi, iaitu PSO. Peranan sebagai guru besar di Sekolah Kampung Melayu adalah sebagai pembimbing dan mentor kepada guru-guru dalam membangunkan kapasiti guru yang mana selari dengan SKPMG2 Standard 1. Aspek kualiti 1.2. Selain itu, menyokong keterlibatan guru dalam aktiviti pembangunan profesional dan kemahiran kualiti pedagogi. Di dalam SKPMG2 Standard 1, aspek kualiti 1.4, PGB sebagai pelaksana dialog prestasi berkesan dan berfokus. Kami di SK Kampung Melayu akan menjalankan sekurang-kurangnya 6 kali dialog prestasi. Di sini, kami akan mengenal pasti isu atau masalah dan menyelesaikan masalah serta memastikan objektif dialog prestasi dicapai serta memperolehi intervensi yang sesuai. SK Kampung Melayu TS25 mempunyai keunikan dan keaslian dalam mengendalikan pengurusan sumber pendidikan. Saya sentiasa membimbing tentang melaksanakan penyeliaan penggunaan sumber pendidikan dan TMK. Ini kerana kami mempunyai sistem sendiri yang dikenali sebagai e-executive iaitu dashboard online. Di SK Kampung Melayu, kami mengamalkan pintu terbuka. Kami sentiasa berkolaboratif strategik dengan PIBG, PIBK, komuniti setempat, badan-badan swasta dan NGO. Kami sentiasa merancang dan melaksanakan program jaringan dan jalinan yang strategik berteraskan perpaduan silang budaya mengikut keperluan perancangan sekolah. Kami juga mewujudkan rangkaian komuniti secara kreatif. Ini adalah bertepatan dengan fokus SKPMG 2 bagi standard 2, aspek kualiti 2.6 dan 2.7. Pada pertengahan tahun 2018 dan 2019, saya mula diberi kepercayaan untuk memberi perkongsian amalan baik di peringkat negeri dan kebangsaan. Saya diberi kepercayaan oleh pihak IAB untuk berkongsi amalan baik Sekolah Kebangsaan Kampung Melayu TS25. Ketika itu iaitu Seminar Nasional Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan. Alhamdulillah, pada tahun tersebut saya telah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang. Sebagai pemimpin SK Kampung Melayu, saya dan pasukan multimedia telah mengeluarkan
satu big idea bagaimana kami dapat menguruskan organisasi dengan cepat dan tepat. Maka terhasillah e-executive iaitu dashboard online. Melalui e-executive ini, saya tidak perlu bersusah payah untuk menghubungi guru yang terlibat untuk memberikan data atau menganalisis data. Ini kerana dengan adanya e-executive, saya dapat maklumat dengan cepat, tepat dan terkini. Sebagai contoh, saya ingin dapatkan data PLC yang telah dilaksanakan. Baiklah, setelah kita melihat bagaimana guru besar berjaya mengaitkan program TS25 dengan perancangan sekolah, cuba kita lihat bagaimana program-program tersebut dilaksanakan. Bagi memastikan guru-guru di SK Kampung Melayu yang berkualiti, saya sebagai pembimbing membimbing mereka untuk faham dan selami SKPMG2 Standard 4. Melalui analisis TNA, SPL KPM dan SKPMG2, saya dapat mengenal pasti keperluan dan kelemahan yang guru-guru saya hadapi. Sebagai contoh, kami telah melaksanakan Training of Trainers, TOT, yang mana guru-guru diberi pendedahan tentang teknologi maklumat yang terkini seperti Google Classroom, Google Form, Google Slide, YouTube dan sebagainya. Ini adalah untuk menyokong pembelajaran PAK 21. Hasilnya, SK Kampung Melayu telah melahirkan ramai guru yang berkualiti kerana peningkatan peratusan yang menyertai seminar amalan terbaik, kajian tindakan dan pertandingan inovasi telah meningkat. Selain itu, kami telah melahirkan beberapa orang guru yang cemerlang dan murabbi di bawah anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Kami juga mempunyai guru ikon, guru hebat PDPR dan pembentang terbaik Seminar Kepimpinan Pendidikan peringkat kebangsaan dan mempunyai ramai YouTuber pendidikan. Alhamdulillah, pada tahun 2020 kami telah memenangi Top 5 Awards di International Information Management Online Showcase untuk e-executive. Dan pada tahun ini, kami telah berjaya mempatenkannya. Sepanjang 3 tahun ini, kami berjaya mengecapi pelbagai kejayaan sehingga peringkat antarabangsa. Bagaimana dengan kemenjadian murid SK Kampung Melayu TS25? Alhamdulillah, usaha kami menampakkan hasilnya. Kemenjadian murid SK Kampung Melayu TS25 seiring dari segi kurikulum, core kurikulum dan sasiah. Dari segi kurikulum, amalan kami adalah memastikan persekitaran pembelajaran yang bermakna. Kami tidak mempunyai kelas streaming. Semua murid diberikan keistimewaan sama rata dalam sesi pembelajaran. Guru-guru sentiasa mengajar dengan suasana pembelajaran PAK 21. Guru memberikan dorongan kepada murid untuk berfikiran kritis, kreatif, berkolaboratif, berkomunikasi dan mengamalkan nilai murni. Pentaksiran kami adalah berterusan dan melalui 5 aktiviti iaitu kuis, main peranan, permainan, bercerita dan projek mudah. Bagi memastikan pentaksiran kami jitu, kami membentuk satu jawatankuasa khas penjaminan kualiti pentaksiran bilik darjah yang merangkumi 4 komponen iaitu pementoran, pengesanan, pemantauan dan penyelarasan. Oleh yang demikian, peratus tahap penguasaan murid telah meningkat ke TP5 dan TP6. Saya ingin berkongsi program yang kami jalankan bagi tahun 2018 secara berterusan hingga kini iaitu ProRead, Power of Reading. Telah memberikan impak yang besar kerana kami telah melahirkan tokoh nilam murid di peringkat daerah dan mewakili pertandingan nilam di peringkat negeri sepanjang 3 tahun iaitu 2019, 2020 dan 2021. Kami juga mempunyai ratusan koleksi YouTube
video ulasan buku yang telah dimuat turun ke dalam channel YouTube sekolah menggunakan akaun Delima bagi setiap murid. Dari segi core kurikulum pula, kami telah menyertai pertandingan dari peringkat daerah hingga antarabangsa sama ada dalam bidang core akademik, unit uniform, permainan dan sukan. Semua murid daripada tahap 1 hingga tahap 2 berpeluang menyertai segala pertandingan yang dianjurkan. Kami mengenal pasti setiap bakat murid dan mengetengahkan sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Kami menjalankan ujian psikometrik untuk melihat kecenderungan murid. Salah satu pencapaian murid yang tertinggi ialah pasukan kesenian angklung SK Kampung Melayu TS25 telah mewakili Malaysia dalam persembahan antarabangsa angklung yang dipertontonkan kepada pelajar-pelajar sekolah ASEAN. Demi merealisasikan matlamat yang dihasratkan, segala persiapan giat dibangunkan. Pembangunan dari segi infrastruktur sekolah sangat positif kerana semua ruang yang ada telah digunakan sepenuhnya. Pembangunan yang telah kami bangunkan seperti naik taraf perpustakaan yang mendapat pengiktirafan PSS peringkat daerah Keluang selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018, 2019 dan 2020 serta 2021 sedang dalam penilaian. Juga kami mendapat pengiktirafan PSS di peringkat negeri Johor yang meliputi bilik-bilik khas iaitu bilik TS25, war room, bilik PIBK, bilik Jacob, bilik Kids Zone Ria, bilik aspirasi, mini gimnasium dan ruangan pejalan kaki. Setiap kelas PAK21 telah dilengkapi dengan Smart TV 49 inci dan kami mempunyai satu smart board serta talian Wi-Fi internet seluruh sekolah. Pengurusan HAM telah memberi impak yang tinggi kerana telah memenangi pelbagai anugerah sehingga ke peringkat kebangsaan bermula tahun 2018 hingga 2020. Baru-baru ini, kami telah memenangi Johan Pertandingan Amalan Disiplin Terbaik Murid, Johan Penarafan Pengurusan dan Pengembangan Sasiah Terpuji Cemerlang. Pengurusan Kaunseling Cemerlang, pengurusan PPDA dan guru disiplin sekolah kami berjaya mewakili negeri Johor untuk anugerah ikon guru disiplin. Kami akan memastikan setiap guru akan mengisi amalan baik murid di dalam SSDM. Melalui data SSDM, unit HAM akan membuat analisis amalan baik murid yang dilakukan oleh setiap murid. Impak SSDM adalah murid SK Kampung Melayu bukan sahaja menguasai kurikulum, core kurikulum, malah sasiah juga mereka bertambah baik. Kami juga mengenal pasti murid tahun 6 yang berjaya memasuki ke sekolah asrama penuh MRSM dan sekolah berprestasi tinggi di peringkat menengah. Kami amat berbesar hati seorang murid kami telah berjaya memasuki Permata Pintar Universiti Sains Islam Malaysia. Kami amat bersyukur kerana sokongan PIBG, PIBK dan komuniti masjid Kampung Melayu amat padu dan ukhuwah yang terjalin di antara warga sekolah amat rapat. Ini kerana telah dapat sokongan dan bantuan mereka yang memberi impak kepada kemanjatan murid dan pembangunan sekolah sehingga berjaya. Jelas di sini, pemimpin sekolah sememangnya perlu untuk proaktif dalam merealisasikan aspirasi PPPM 2013, 2025 dan FPK iaitu Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Peranan pemimpin sekolah TS25 amat penting dalam mempermudahkan perjalanan warga sekolah ke arah cara transformasi kerja baharu. Sebagai seorang pemimpin sekolah, kita haruslah bersama-sama turun padang untuk melahirkan modal insan unggur melalui persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan,
penglibatan pembelajaran murid yang aktif lagi bermakna. Guru perlu sentiasa dibimbing dan diberikan peluang dalam laluan kerjaya untuk berkarya dalam PDP agar kualiti guru sentiasa dapat mengekalkan konsisten dalam tugasan mereka. Sebagai guru besar yang memimpin pengurusan organisasi sekolah, perlu sentiasa peka mengenal pasti persekitaran agar boleh merancang dan melaksanakan bersama barisan guru, staf, ibu bapa agar kualiti sekolah dan kemenjadian murid boleh mencapai kecemerlangan. Bagi menyahut hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia untuk merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. This is SK Kampung Melayu. Tuan-tuan dan puan-puan, kejayaan sesebuah sekolah tidak hanya terletak di bahu pemimpin sekolah, namun ia juga datang daripada komitmen para guru yang tidak berbelah bagi. Ayuh kita sama-sama lihat pandangan guru-guru SK Kampung Melayu terhadap usaha Encik Nur Zaidi dalam menggerakkan warga sekolah beliau dalam program TS25. Saya Nur Syikin binti Mustafa, guru matematik di SK Kampung Melayu TS25 Keluang. Sepanjang saya berada di bawah pentadbiran Encik Nur Zaidi bin Jamiluddin, saya telah dibimbing oleh beliau untuk meningkatkan kualiti pengajaran saya, sehingga saya telah dinobatkan sebagai anugerah perak kajian tindakan Kebat Negeri Johor ke peringkat kebangsaan, pencalonan ikon Kebat Negeri Johor, pencalonan khas PDPR Negeri Johor ke peringkat kebangsaan, dan saya juga telah memenangi pelbagai pertandingan atas bimbingan beliau dalam inovasi e-eksekutif peringkat antarabangsa, inovasi Army Amazing Kit di peringkat Negeri Johor dan pelbagai anugerah lain. Saya rasa sangat berbangga kerana mempunyai seorang pemimpin seperti beliau yang berjaya membimbing guru sehingga ke peringkat tertinggi seperti ini. Assalamualaikum, saya Nurfasiah binti Cik Azhar, guru SK Kampung Melayu TS25. Sepanjang 3 tahun berada di sini, saya melihat perubahan yang sangat ketara dalam aspek kemenjadian murid. Di bawah pentadbiran Encik Nur Zaidi, beliau telah menjalankan pelbagai inisiatif untuk mendorong murid melibatkan diri dalam semua aktiviti bermula dari peringkat sekolah sehingga peringkat antarabangsa. Impaknya yang jelas dapat dilihat apabila berlaku peningkatan yang sangat drastik dalam peratusan murid dalam pelbagai aktiviti, tidak kira di peringkat sekolah maupun peringkat yang paling tinggi iaitu peringkat antarabangsa. Dalam bidang HEM, Encik Nur Zaidi telah memperkasakan pelbagai aktiviti seperti ziarah cakna, sukarelawanan kelas dan pelbagai aktiviti lain. Impak positif yang sangat jelas dapat dilihat ialah berlaku jaringan kolaboratif yang sangat baik antara sekolah dan ibu bapa. Secara tidak langsung, isu-isu disiplin dapat dikurangkan kerana sekolah mendapat sokongan penuh dari ibu bapa. Kejayaan seorang murid bermula dari guru yang berkualiti. Encik Nur Zaidi telah membuka ruang dan peluang seluas-luasnya untuk guru berkarya dan berinovasi, tidak kira di peringkat sekolah sehingga peringkat antarabangsa. Terima kasih Cikgu Nur Zaidi. Assalamualaikum, saya Cikgu Raihani binti Isa, guru SK Kampung Melayu TS25. Sepanjang tempoh pelaksanaan TS25 ini, banyak transformasi telah berlaku di sekolah ini. Saya amat bersyukur di bawah kepimpinan Cikgu Nur Zaidi kerana beliau sentiasa membimbing saya dan rakan-rakan untuk memajukan diri dan menjadi guru berkualiti. Bukan itu sahaja, Cikgu Nur Zaidi bersama-sama guru-guru telah membangunkan infrastruktur sekolah untuk menjadi persekitaran yang kondusif yang bersesuaian dengan PAK 21. Alhamdulillah, kesemua 34 kelas PAK 21 di SKKM telah dilengkapi dengan Smart TV. Sebagai contoh, di sebelah bilik pemulihan yang dahulunya terdapat stor lama telah digunakan dan dibangunkan menjadi bilik terapi yang kini dikenali sebagai bilik Kidzonria.
Selain itu, bilik gimnasium telah dibangunkan dan telah dilengkapi dengan pelbagai alatan senaman yang lengkap untuk kegunaan semua murid semasa PDPC, PJ dan semasa pentaksiran PAJSK. Secara peribadi, saya amat bertuah menjadi guru di SK Kampung Melayu kerana banyak ilmu baru yang saya perolehi di sini. Terima kasih Cikgu Nur Zaidi. Tuan-tuan dan puan-puan, program TS25 merupakan program strategik KPM dalam usaha mentransformasi pendidikan negara ke arah yang lebih baik bagi menghasilkan modal insan yang berkualiti. Sebagai seorang pemimpin, mereka merupakan tunjang dalam memastikan kejayaan pelaksanaan program TS25. Walau bagaimanapun, kejayaan ini hanya akan tercapai dengan pengembangan semua pihak yang terlibat, yang terdiri daripada para guru, jawatan kuasa PIBG, komuniti dan juga semua pemegang-pemegang taruh lain secara kolektif. Dan menurut John Maxwell, leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. So, marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada ketiga-tiga panel yang terdiri daripada Encik Azman bin Safi'i, SI Partner PPD Kulai, Johor, Puan Roslina binti Omar, Pengetua Cemerlang, SMK Jalan Bukit Kajang, Selangor, dan Encik Nur Zaidi bin Jamiluddin, Guru Besar SK Kampung Melayu, Kluang, Johor. Tidak lupa juga kita ucapkan ribuan terima kasih kepada PPD Kulai, guru-guru dan YDP PIBG SMK Jalan Bukit serta guru-guru SK Kampung Melayu di atas komitmen yang diberikan dalam menjayakan webinar diskusi amalan terbaik pelaksanaan TS25. Ayuh para pemimpin, guru-guru PIBG, komuniti dan agensi-agensi terlibat untuk sama-sama kita mendongkong hasrat KPM dalam menambah baik dan memantapkan segala program yang sedia ada wujud di sekolah. Kerana sungguhnya program yang TS25 ini ia bukanlah satu program yang baharu. Dan sebagaimana kita selalu sebut, muafakat membawa berkat. Mudah-mudahan apa yang dibincangkan pada pagi ini dapat memberi suntikan semangat dalam memperkasa dan membugarkan pelaksanaan program TS25 di sekolah. Terima kasih juga kepada semua tuan-tuan dan puan-puan yang mengikuti webinar di lokasi masing-masing. InsyaAllah, wahana sebegini akan diteruskan lagi dengan input-input yang berbeza, khususnya berkaitan dengan pendidikan norma baharu. Tuan-tuan dan puan-puan, jaga diri dan jaga SOP. Bersama-sama kita gemblengkan usaha untuk memutuskan rantaian pandemik COVID-19. Sehingga bertemu lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lian siaran.